Yang pertama, kenapa saya suka belajar library sekolah? Sebab tak ada orang-orang yang suka buat bising, terpekik-pekik, bercakap kuat kan. Saya kalau nak belajar, saya tak suka sumbat telinga dengan lagu, saya tak boleh concentrate. Saya kena senyap sunyi, baru apa yang saya baca, tulis masuk ke dalam otak saya. Jadi library itu, perpustakaan itu adalah tempat yang paling sesuai untuk saya. Kawan-kawan saya pula tak suka. Dia lebih suka belajar dekat study corner, ya, dekat sekolah lah, area sekolah tu ada study corner, mungkin ada corner-corner tertentu lah. Jadi mereka kat situ tu kadang-kadang suka berborak-borak, berbincang, dengar lagu, kadang-kadang mereka akan ketawa, kadang-kadang mereka akan stop sekejap, bergosip. Tak adalah, tu saya tambah. Jadi, kata beliau lebih suka belajar kat library. Bila saya pergi library pada masa tu, musim peperiksaan, saya nampak seorang pelajar ni college yang saya bersekolah ni. So nampak dia dekat library juga, macam saya belajar seorang-seorang. Cuba beberapa kali Casey, macam nak menghampiri that particular student lah, pelajar tu. Saya cuba beberapa kali nak menghampiri pelajar tu, macam nak jumpa dia, nak tanyalah nak belajar sama-sama tak. Sebab selalu saya seorang, dia seorang, saya seorang, dia seorang dalam library. Dan library ni ada had. Pukul 10:30 malam library dah tutup. Dah tutup. Jadi kita kena either balik ke dalam bilik untuk sambung belajar, ulang kaji pelajaran, ataupun jumpa members yang ada dekat study corner. So banyak kali saya nak jumpa pelajar, banyak kali bila saya terserempak dengan kenalan ni, pelajar yang dekat college ni, banyak kali itulah, setiap kali nak approach, nak cakap belajar sama-sama, tak jadi kan. Mungkin segan. Setiap kali nak buat, tak jadi. Rupa-rupanya ada sebab. Bila saya dapat tahu tentang pelajar tu, somehow adalah tentang cerita dia terkeluar, and then saya pun dengar dia kata pelajar tu dah meninggal. Bila tarikh dia meninggal tu dia kasih, saya macam tak percaya. Saya kata, kau cakap pelajar yang sama betul ke ni? Betul. Dia dah meninggal dah ada seminggu dah. Patutlah dah lama tak nampak dia. Kemudian saya cakap kat kawan-kawan saya, dah tu aku selalu belajar kat library, aku nampak dia tau. Salah orang kot. Saya cakap balik, tak, confirm dah meninggal. Sampai siap. Sekarang zaman ni senang ke si, masuk je Instagram, tunjuk gambar. Tunjuk gambar, dia tunjuk. Ni kan. Ya lah. Tapi dia dah meninggal ke? Dah meninggal. Casey, bayangkan. Nasib baiklah dalam seminggu tu saya pergi library, berkali-kali pergi library, berkali-kali ada niat nak duduk study dengan dia sama-sama, tak jadi. Asalkan nak pergi library, nampak dia, nak approach, nak belajar sama-sama, tak wak. Nasib baik tak tanya. Kalau dia tanya nak belajar sama, tak wak. Boleh juga wak. Bayangkan Casey, kalau saya approach dia, tiba-tiba dia kata boleh, dan saya pun study dengan dia, mau saya Casey. Allah, nasib baiklah saya tak, hati ni asyik terbantut je. Itu sajalah pengalaman, mohon maaf kalau cerita saya tak berapa nak seram. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Tu kisah bayangkan kalau dia ada keberanian kan. dia yalah, beberapa kali dia nampak pelajar tu, dia study seorang, aku pun study seorang. Tak apalah, aku tanya dia lah, mungkin kita sama kan, network kita macam suka belajar seorang-seorang, bersendirian, tempat sunyi. Okey, siapa di antara anda yang sedang menonton ni, kalau anda belajar lah dulu zaman-zaman sekolah ataupun sekarang ni masih sekolah lagi, anda jenis, kalau Casey, kalau telinga saya tak sumbat muzik, saya tak boleh belajar. Saya nak kena sumbat something kat telinga, baru saya boleh belajar kan. Tengah belajar ni dengan lagu, contoh lagu techno ke, kan, ataupun siapa di antara anda yang tak boleh? Saya kalau telinga sumbat muzik tak boleh concentrate. Dia ada lain, ada orang dia lagi dia dengar muzik, lagi itulah senang dia menghadam apa yang dia baca, apa yang dia belajar kan. Ada orang tak boleh, kena sunyi senyap je. Jadi anda kategori pelajar yang mana? Baik, kita nak berkongsi kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Jom.
Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ini mission last kita. Think you can roll this van without killing us both? Hey, Rob, where we going? Ocean Dollars. How we get this van? Okey, ini kisah dari Sabrina, saudara. LB, Pengalaman kisah seram Sabrina berbunyi begini. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Khabar baik. Nama saya Nur Sabrina. Saya nak berkongsi satu pengalaman kisah seram yang pernah terjadi ke sini. Terpulang pada semua nak percaya kisah pengalaman saya ataupun tidak. Tapi kejadian seram ini berlaku semasa saya sedang berada dekat rumah kawan. Tengah duduk chillax dengan members lepak, dan pada masa tu saya sebenarnya dah memang siap-siap nak pulang ke rumah. Rumah saya dengan rumah kawan saya tak jauh. Kami masing-masing tinggal di estate yang sama di Sengkang Fernvale. Masa tu Casey, area Sengkang Fernvale banyak rumah-rumah yang baru nak naik. Rumah kawan saya ni khususnya, rumah dia masih ada lagi bahagian-bahagian rumah yang belum ada orang pindah. Dekat bawah tu masih ada kontraktor. Sekeliling rumah tu ada papan-papan construction pun ada yang belum lagi ditanggalkan. Tapi kawan saya ni antara orang yang terawal dah pindah. Ini dululah ketika dekat Fernvale. So Fernvale ni ada kawasan yang agak luas lah. Mungkin kawan dia tinggal area yang baru dibina, dan Sabrina tinggal kawasan Fernvale yang mungkin flat tu dah siap dibina, dah ada orang tinggal semualah. So pada malam tu bila kami sedang duduk sembang, sebab kawan saya Sabrina ni, dia malam tu dia duduk dengan nenek dia. Mak, ibu dengan ayah kawan saya ni, mereka masing-masing bekerja, dan malam tu dua-dua kerja pada shift malam. So dalam rumah tu ada nenek Sabrina, dan juga dalam rumah tu ada saya dengan Sabrina, kami berdua. So bila saya nak balik, nenek dia datang. Nenek dia cakap, homie LB, he like a "Awak nak balik ke?" Kata, "Nik nak balik dah malam ni. Nanti kang ibu saya cari." Nenek rasa balik besok je lah, throw at you. kata nenek tu. Tak apalah Nik, saya balik je lah. Kalau awak nak balik, nanti dia ikut awak balik pula. Saya tengok kawan saya tengok saya. Dalam hati, apa nenek ni cakap ni? Kata Sabrina dalam hatilah. Dia tengok kawan tengok dia, dan kawan saya pun sampur. Nenek ni sukalah gurau takutkan orang, kata kawan saya kepada nenek dia. Tak, nenek tak gurau pun. Takkanlah nenek setakat keluar ni nak takut-takutkan kamu. Tu ada yang menunggu berdiri kat luar tu. Memanglah kita tak nampak, pintu tutup. Lagipun rumah kawan saya ni, kata Sabrina, pintu dia tak ada tingkap ke si. Ada rumah kan tapi pintu tu tingkap, boleh nampak koridor. Rumah dia tak ada, dia pintu je. Jadi macam mana nenek ni boleh nampak dekat luar, sedangkan tingkap pun tak ada. Kemudian Casey, nenek dia pergi dekat pintu. Sampai dekat pintu, nenek dia cakap, "Kamu tunggu kamu tunggu." Nenek pun mulalah baca. Tak dengar apa dia baca. Dia angkat tangan, dia ketuk pintu. Tuk 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 tuk. Lepas tu nenek diam. Bum bum bum. Bila dengar contohlah terperanjat Bila dengar ada bunyi hentakan 2-3 kali macam bum bum bum. Saudara para penonton Malam Seram, saya pandang ke arah kawan pandang saya. Kemudian kawan saya tanya, "Nenek, siapa tu?" "Dialah tengah tunggu kawan kamu tu nak balik." "Duduk sini. Pergi telefon ibu kamu, cakap kamu tidur sini." Saudara para penonton Malam Seram, ini kalau telefon ibu cakap tidur sini, confirm kena marah ni. Saya pun cakap kat nenek, tapi nenek boleh tolong saya tak?
Nenek cakap kat ibu saya, nenek perlukan bantuan saya dan nenek cubalah cakap kat ibu saya. Kalau cakap kat ibu saya dekat luar ada hantu, Casey rasa ibu saya nak percaya ke? Ya tak ya juga Jadi apakah alasan yang boleh diberikan kepada ibu Sabrina? Kan ibu dia akan marah. Kau ni buat malu tidur rumah orang, rumah sendiri ada tak nak tidur rumah orang malam-malam. So nenek saya pun nenek kawan saya pun tolong telefon ibu, bercakap dengan ibu saya kat telefon, yang mana nenek cakap dah, ibu kamu kasih duduk sini. Besok pagi baru balik. Selepas tu Casey, setiap kali kalau kawan saya call, jomlah lipat rumahku. Tak nak lah aku. Kalau kau nak kau lipat rumahku. Memang seram. Sekarang rumah dia dah okey lah. Dah tak baru macam waktu tu sunyi. Sekarang dah ramai orang dah pindah pun. Jadi taklah seseram pada masa tu. Itu sajalah pengalaman saya, Casey. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, dalam kisah ni Sabrina tak nyatakan apakah alasan yang digunakan oleh nenek kawan dia ketika bercakap dengan ibu. Agak-agak anda, apakah alasan Assalamualaikum, ni saya nenek kepada kawan Sabrina. Anak awak ni tak boleh balik malam ni Kan? Apa agaknya alasan saya pun nak tahu juga ni Sabrina cerita tergantung lah. Padahal cerita dia tak tergantung Biasalah nak tahu, kepo kan. Okey, macam-macam kisah pengalaman yang dikongsi, dan terima kasihlah pada semua yang sudah kirimkan kisah pada Casey melalui alamat email casey@malamseram.com. Mohon maaf malam ni saya tak dapat live dekat TikTok. Ada masalah pada TikTok punya aplikasi di saya punya PC. Tak tahu kenapa. Cuba tapi tak boleh saya nak download download pula tak boleh saya nak on Baik, kita nak kongsi kisah selanjutnya. Saya harap saya punya Bluetooth tak ada masalah lah Bismillah. Assalamualaikum Casey dan para pendengar Malam Seram. Waalaikumsalam. Nama saya Eddie Marikan. Saya nak kongsikan satu pengalaman saya alami pada tahun 2020. Sebelum tu Casey, saya nak cakap terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa menghiburkan kami semua. Saya peminat setia MJ12 daripada 2012 hingga ke hari ini. Alhamdulillah. Casey, pengalaman saya ni saya alami masih saya membuat perkhidmatan negara. Dan dalam masa itu kita sering kali di dalam camp lah. Dikatakan stay in. Jadi kita akan sentiasa meluangkan masa dalam camp. Pada waktu itu saya dengan saya punya bunkmates selalu akan duduk, akan borak-borak bersama selepas kegiatan seharian dah tamat. Kita akan duduk minum kopi, minum Milo dan kita borak, kita relax kan. So pada satu hari ni saya masih ingat lagi Casey. Salah satu bunkmate saya dia sakit demam tinggi Casey. Dia beritahu kepada saya yang dia itu sakit kepala, dia rasa macam nak muntah, tak rasa sedap badan gitu Casey. Sebab itu saya sarankan dia untuk beritahu kepada sarjan kita lah pada waktu itu supaya dia boleh dilepaskan, boleh pulang ke rumah dan berehat lah. Tetapi dia tu masih degil. Dia tu cakap dia masih nak rehat, dia masih nak jalankan latihan. Sebab itu kita sentiasa ada untuk dia. Kita berikan dia perubatan, kita berikan dia kita pastikanlah yang dia itu dipantau dalam waktu ke waktu lah. So Casey, pada waktu malam tu, pada jam 1 pagi, saya rasa nak terkucil. Saya keluar, saya nak pergi ke tandas. Saya nak terkucil lah. Selepas tandas kita ni kan Casey, macam bang-bang di army saya di army. So kita punya bang tu bila kita jalan, sebelum kita keluar kita punya bang tu ada tingkap tu Casey. Ini tingkap orang luar boleh nampak dalam. So bila kita tengah tidur, mungkin kita punya sarjan, kita punya officer, bila dia orang jalan,
diorang boleh nampak kita dari luar. Nak pastikan kita rehat, tak gunakan telefon bimbit, supaya kita dapat rehat yang secukupnya untuk latihan seharian kita. Saya dah pergi tandas, saya dah terkucil Casey. Lepas dah terkucil tu, saya dah keluar balik ke tandas. Dalam perjalanan balik ke kamar saya, bila saya sampai kat pintu Casey, saya tergerak hati nak pandang kat tingkap yang tempat kawan saya yang tak sihat tadi. Sebab saya ingatkan saya mungkin nak pantau dia, mungkin dia perlukan air ke minuman, mungkin saya boleh pergi ke air water dispenser lah untuk ambilkan air untuk dia. Ya Allah Casey, Man, that shit was saya shit. bila nampak dia atas dia tengah tidur tu Casey, saya nampak ada susuk tubuh manusia tengah menyangkung ke atas dia Casey. Pada waktu tu Casey, saya tak tahu tau, sebab saya rasa macam berat sangat Casey. Biasa